Terkejut, Syahidan disingkir dari UMNO. Syahidan dakwa wujud gerakan sokong Anwar di Parlimen. Presiden PAS kecam pemimpin politik tolak darurat. Anwar pertahan aktivis hina Pemaisuri Agong. Syahidan Kasim disingkir daripada jawatan pengerusi perhubungan UMNO Perlis. Presiden UMNO Ahmad Zaid Habibie mengumumkan jawatan itu akan digantikan oleh Menteri Besarnya Azlan Man. Adalah dimaklumkan bahawa jawatan pengerusi Badan Perhubungan Negeri Perlis yang disandang Syahidan Kasim digantikan kepada Azlan Man yang juga Menteri Besar Perlis. Pertukaran ini berkod kuasa hari ini. Dirakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Syahidan Kasim atas khidmat sepanjang tempoh perkhidmatan beliau, kata Zahid pada satu kenyataan. Keputusan UMNO menggantikan jawatan pengerusi UMNO Perlis dipercayai berpunca daripada kelantangan Syahidan mengkritik kepimpinan parti itu. Syahidan antaranya lantang menentang keputusan UMNO untuk menamatkan kerjasama dengan Bersatu. Malah pada Perhimpunan Agung UMNO PAU 2020 Mac lalu, dia juga dibu perwakilan ketika berucap ekoran pendiriannya itu. Pada 10 April lalu, Syahidan juga dilaporkan mendesak Ahmad Zahid supaya memberi penjelasan berhubung satu rakaman audio yang tular mengaitkannya dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Ini katanya selepas Anwar seakan-akan mengiyakan klip audio berkenaan. Syahidan berkata Zahid perlu membuat penjelasan dan sekiranya benar klip audio itu tulen, dia harus berdepan tindakan disiplin daripada UMNO. Sebelum ini Anwar dan Zahid telah menafikan klip audio itu suara mereka, berkata akan membuat laporan polis mengenai perkara tersebut. Pun begitu, Anwar kemudian mempersoalkan adakah dia melakukan sebarang jenayah sekiranya rakaman audio didakwa melibatkannya dengan Presiden UMNO itu adalah tulen. Beberapa pihak pula membangkitkan isu privasi dan bisikan ala Gestapo. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim berkata sekiranya klip audio Ahmad Zahid dan Anwar itu tulen, bukanlah kedua-dua mereka yang perlu disiasat. Sebaliknya, pihak yang berbuat jenayah dan wajib disiasat ialah orang yang melakukan pengintipan percakapan telefon berkenaan. Kalau saya ada salah, saya mesti diambil tindakan disiplin oleh parti lah. Ya. Kalau saya melanggar keputusan parti, contohnya melanggar keputusan parti, tidak dalam pilihan raya, saya sokong parti yang tak boleh. Itu kena ambil tindakan disiplin kat saya. Tapi sekarang pilihan raya tak tahu bila lagi. Jadi tak wajar lah ambil tindakan kepada saya. Tetapi siapa yang langgar keputusan parti, iaitu no Anwar, no DAP, dan no PKR, itu dikira melanggar keputusan parti. Ada lagi satu keputusan baru ni, no Bersatu PPBM, tapi masa pilihan raya bukan sekarang. Dia tak apa pilihan raya, kita tolak lah. Tapi sekarang ni kita tak boleh lah kalau ada orang bekerjasama kita ini kesalahan parti. Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim mendakwa wujud usaha terancang dalam UMNO untuk membentuk satu kerjasama dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam satu sidang media, bekas pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perlis itu berkata usaha berkenaan sudah dimulakan sejak beberapa bulan lalu membabitkan beberapa pemimpin UMNO sendiri. Gerakan untuk menyokong Anwar digerakkan di Parlimen. Saya menyimpan benda itu, tapi untuk menjaga aib di dalam parti, saya tidak bersuara, katanya. Ditanya sama ada ia menjurus kepada kerjasama untuk menukar Kerajaan Perikatan Nasional sedia ada atau sebelum pilihan raya umum ke-15, Syahidan berkata akan menjelaskan mengenai perinciannya selepas Aidilfitri ini. Saya akan cakap lepas raya. Saya tahu banyak benda, tapi saya jaga keharmonian parti. UMNO masih parti yang kuat. Kalau saya tak dedahkan, saya akan tulis dalam tesis saya, tiada siapa boleh pertikaikan. Apapun, ini bulan puasa, kita jumpa lepas raya dan saya akan buat satu lagi kenyataan, katanya. Syahidan juga menggesa Lembaga Disiplin UMNO mengambil tindakan terhadap pemimpin berkenaan, termasuk mereka yang menulis surat menyatakan sokongan kepada Anwar dan mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Kita kena ambil tindakan disiplin terhadap orang yang melanggar keputusan parti. Siapa yang tulis surat sokong Anwar kena siasat dan ambil tindakan, katanya sambil menjelaskan tindakan itu perlu kerana UMNO sudah mengambil pendirian no DAP, no Anwar dan no PKR. Beliau berkata kenyataannya sebelum ini yang menyokong Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional adalah selari dengan pendirian serta keputusan parti. Katanya beliau juga sedia menarik kerjasama dengan Bersatu apabila tibanya PRU akan datang. Sekarang ini PRU pun belum tahu bila. Jadi kita sokong kerajaan yang ada sampai PRU
Apa salahnya? Itu keputusan parti. Kita akan sokong sampai PRU. Masa PRU barulah kita akan tarik sokongan. Saya ikut kalau itu keputusan parti, katanya. Mengulas mengenai penggugurannya sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Perlis, beliau menyerahkan dan mengikut keputusan yang diambil oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Saya hormat keputusan parti. Itu hak Presiden, katanya. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengecam pemimpin politik yang menentang darurat sebagai jerung dan lebih rakus daripada pelampau agama yang hanya mahu berebut kuasa untuk memenuhi agenda peribadi mereka. Beliau berkata tindakan mereka menolak darurat untuk memerangi wabak penyakit yang membahayakan lebih ramai orang dan boleh mengakibatkan lebih banyak kehilangan nyawa berbanding pengeboman oleh pelampau agama. Mereka laksana jerung di sebalik batu. Kerakusan mereka lebih teruk daripada golongan pelampau agama yang meletupkan bom dan membunuh dengan jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan mangsa wabak penyakit berbahaya yang tersebar di seluruh pelosok dunia, katanya di Facebook. Hadi menyifatkan tindakan pemimpin politik berkenaan sebagai perangai politik gila selepas hilang kuasa dan menganggap golongan itu langsung tidak peduli terhadap kemungkinan bahaya yang mendatang. Puncanya ialah kerana bersikap melampaui batas dalam berpolitik sehingga menenggelamkan ekonomi dan keselamatan yang sekadar menjadi tempat berlindung segala kerakusan dalam berpolitik, katanya. Abdul Hadi juga melihat punca pelampau politik ini muncul kerana bersikap melampaui batas sehingga menenggelamkan ekonomi dan keselamatan yang sekadar menjadi tempat berlindung segala kerakusan dalam politiking. Namun masih tidak boleh meninggalkan perangai politik gila yang melampau kerana telah kehilangan kuasa dalam hayalan berebut kuasa antara satu sama lain dalam kumpulannya. Dalam pada itu, Malaysia tidak seharusnya mencontohi negara barat yang berlagak atas nama kebebasan dan hak asasi manusia sehingga tidak berdisiplin dalam menangani bahaya wabak yang lebih dahsyat daripada peperangan, kononnya atas nama kebebasan. Jika kenderaan melanggar lampu isyarat atau terjunam ke dalam gaung atau parit, sama ada kerana terbabas keretanya atau terbabas akal pemandunya, maka pengertian sedemikian tidak boleh diertikan dalam konsep kebebasan. Kedua-dua keadaan tidak boleh diizinkan, walaupun ada yang boleh dimaafkan dan ada yang tidak boleh dimaafkan. Lebih menjaga kebaikan yang lebih diutamakan daripada mengundang kemudaratan. Katanya lagi, jika yang menebuk kapal itu ialah manusia, maka ia wajib dicegah. Sebaliknya, jika yang menebuk kapal itu ialah spesies jerung, maka ia perlu dihapuskan sahaja demi menyelamatkan semua. Lihat saja kelibatnya. Sepatutnya sudah dapat dikenali apakah jenis ikannya, sama ada udang di sebalik batu atau ternyata laksana jerung yang sedang menunggu. Inilah lagak pelampau politik yang tergila-gilakan untuk berkuasa, yang akhirnya pada kemudian hari mereka akan menyesal disebabkan menyalahgunakan kuasa, katanya lagi. Presiden PKR Anwar Ibrahim membidas kerajaan susulan penangkapan aktivis Fahmi Reza dan Mukmin Nantang. Ketua Pembangkang menyifatkan perkara itu sebagai usaha melampau menekan kebebasan bersuara dan berekspresi. Sikap dan perilaku pemerintah dalam menginjak kebebasan yang dijamin perlembagaan adalah cubaan yang jelas terdesak untuk membungkam kritikan dan terus berpaut pada kuasa. Malaysia sudah pun menyaksikan rekod hak asasi manusia dan tingkat kebebasan medianya merudum parah di bawah kerajaan hari ini yang terus-terusan menyalahgunakan kuasa, katanya dalam kenyataan media. Terdahulu Fahmi ditahan dan kemudian dibebaskan susulan karya grafik senarai lagu Spotify bertema cemburu yang didakwa menghina Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Nasib sama juga menimpa aktivis di Sabah Mukmin Nantang serta 6 rakannya terlibat dalam protes terhadap lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kampung Muhibah Raya di Tawau. Sementara itu, Anwar menegaskan kerajaan mesti segera menghentikan penggunaan akta-akta lapor untuk menekan suara-suara kritikan dan pendapat yang berbeza. Memetik filsuf dan pemikiran Renaissance Voltaire, saya mungkin menentang dan tidak bersetuju dengan idea anda yang berbeza dari saya, tetapi saya bersedia untuk mempertahankan hak anda untuk meluahkannya dengan luahan rakyat dan bekerja untuk mereka, bukan untuk diri kalian semata, kata anggota Parlimen Port Dickson itu.